Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Okey. Semalam Nurul ada update tentang teka-teki tentang surah Al-Kahfi, The Secret of Surah Al-Kahfi, yang ada 4 soalan. Yang soalan pertama tentang berapa ayat yang ada dalam surah Al-Kahfi. Dan yang kedua adalah tentang bagaimana keadaan di mana turunnya surah Al-Kahfi. Dan yang keempat tentang apa soalannya? Sama ada surah Al-Kahfi ni turun secara berperingkat ataupun berterusan, dan surah Al-Kahfi juga ada berapa cerita. Okey, sekarang nak jawab soalan dia. Okey. Soalan yang pertama tentang berkaitan ayat surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ni dia mempunyai 110 ayat. Okey, dan diturunkan di Makkah lah, di Makkah. Lepas tu soalan yang ketiga tentang sebenarnya surah Al-Kahfi ni dia turun, dia tak secara berterusan, dia ada berperingkat-peringkat. Sebab itulah dalam surah Al-Kahfi kita ada berapa cerita? Kita ada 4 cerita yang menarik dalam surah Al-Kahfi ni sebenarnya. Korang tahu tak apa cerita menarik dia tu? Okey, yang cerita menarik dia yang pertama. Dalam surah Al-Kahfi ni dia ada 4 cerita. Dari ayat 1 sampai 32 Allah menceritakan tentang kebesaran Allah. Apa tu? Cerita apa? Cerita tentang Ashabul Kahfi. Korang mesti tahu tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi tu tentang pemuda-pemuda Kahfi, pemuda-pemuda yang nak melarikan diri daripada pemerintah yang zalim. Okey, nanti kita ceritakan. Yang kedua, dalam ayat 33 sampai 59 Allah menceritakan tentang pemilik kebun. Nabi bagi pada dua orang untuk apa macam cerita? Nanti nak cerita. Okey, dan yang ketiga dia, cerita yang ketiga 60 sampai 82, dia menceritakan, Allah menceritakan tentang kembara Nabi Musa, Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Tahu siapa Nabi Musa? Nabi Khidir? Nabi Khidir adalah nabi yang orang dalam 25 rasul, 25 nabi yang kita kena tahu tu, rasul kita kena tahu tu, dia tak ada kesenaran dalam tu. Tapi ada jamhur ulama dia kata Nabi Khidir adalah seorang nabi, tapi ramai tak tahu. Dan cerita yang keempat yang sangat menarik adalah ayat 83 sampailah 110. Okey, tentang siapa? Tentang Raja Zulkarnain yang sangat-sangat, orang kata kehebatan dia memang sangat-sangat hebat. Dia antaranya dengan Raja Sulaiman lah. Cerita dia yang cerita dia macam ni. Yang sekarang dia nak cerita tentang ayat 1 sampai 32. Cerita ni sangat-sangat panjang, so Nurul ringkaskan ayat tentang cerita yang pertama. Cerita yang pertama tentang kebesaran Allah SWT lah. Okey, dalam surah Al-Kahfi kita boleh rujuk dalam Al-Quran. Okey, dalam surah Al-Kahfi ni kalau diikutkan surah Al-Kahfi, kalau diikutkan sekarang, kita kena sentiasa membaca surah Al-Kahfi. Sebab bila kita membaca surah Al-Kahfi ni, kita terhindar daripada Dajjal, fitnah Dajjal. Sekarang macam-macam fitnah ada, macam-macam fitnah dunia. Kita tahu fitnah akhirat kita nanti, kita tahu fitnah kematian pun mungkin ada. Okey, jadi kita ni digalakkan, sebab sekarang akhir zaman, kita digalakkan untuk membaca surah Al-Kahfi. Kalau dulu setiap malam Jumaat kan. Okey, kalau diikutkan sekarang hari-hari kita kena baca, sebelum tidur kita kena baca. Okey, selain itu dalam surah Al-Kahfi ni yang cerita yang pertama ayat 1 sampai 32 ni Allah menceritakan dalam ayat 1 sampai 3, ayat 1, 2 dan 3. Allah menceritakan dia tak tentang terus Ashabul Kahfi. Walaupun dalam ayat 1 sampai 32 dia menceritakan tentang Ashabul Kahfi, tapi ayat 1 hingga 3 ni Allah menceritakan tentang Al-Quran. Bagaimana? Okey, cuba kita tengok dalam Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji Allah telah menurunkan kitab Al-Quran. Allah telah turunkan kitab Al-Quran
kepada hambanya yang dan tidak menjadikannya bengkok. Kenapa Allah cakap macam ni? Kenapa Allah kata Allah jadikan Al-Quran supaya kepada hambanya, dan bila kita pegang Al-Quran ni ayat 1-3 ni saya translatekan, ceritakan dia macam Allah jadikan Al-Quran ni supaya kita pegang betul-betul Al-Quran. So bila kita pegang Al-Quran, kita rasa jalan kita lurus dengan Al-Quran ni adalah cahaya peninding kita dalam hari akhirat. Cuma kita bayangkan dalam satu hari kita tak baca Al-Quran, lagi kalau perempuan datang haid mesti dia rasa macam kadang ada sampai 7 hari, ada yang sampai 5 hari, 15 hari. Kadang-kadang bila kita tak baca Al-Quran, kita akan rasa macam benda, ada sesuatu yang kosong. Ni perempuan saja dapat tahu. Okey, macam kita rasa macam kosong. Tapi bila kita baca Al-Quran, kita macam ada petunjuk kita sendiri. Macam aku rasa terang, aku rasa tenang, macam lapang bila baca Al-Quran kan. Dalam satu hari kalau tak baca, kita akan rasa macam okey, dalam ayat 1-3 ni, bila Allah turunkan Al-Quran, dia adalah sebagai bimbingan pembimbing hidup kita. So orang-orang mukmin ni Allah dah Allah akan kata siapa yang pegang Quran, teguh dengan Al-Quran, aku akan bagi jalan lurus. Okey, orang mukmin ni dia akan dapat kebaikan bila dia pegang Al-Quran. Itu ayat 1-3. Okey, dalam ayat 4-8 ni dia tak cerita lagi Ashabul Kahfi, tapi Allah ceritakan tentang Allah ni ada anak. Takkan Allah ni tak ada anak. Allah ni kan satu, Allah wahid. Jadi pada zaman dulu ni boleh tengok dalam Al-Quran ayat 4-8 ni dia menceritakan Allah ada anak. How? Why? Allah ada anak, sedangkan Allah itu satu. Tapi dalam cerita ni, dalam kitab Taurat, dalam cerita ni kisahnya Nabi Isa ni dilahirkan tanpa bapa. Jadi orang Yahudi dulu, Yahudi Nasrani, dia kata Allah lah bapa dia. So dia akan tanya, dia akan cakap Allah ni ada anak, Allah ni bapa kepada Nabi Isa. Tu mereka orang Yahudi ni dia gelarkan Nabi Isa ni adalah bapa kepada Allah ni adalah bapa kepada Nabi Isa. So kat situlah mula dia macam mana Nabi Isa ni lahir tapi tak ada ayah. Jadi mereka menganggap Allah tu adalah bapa mereka, Tuhan langit kan. Kisah Nabi Isa ni adalah kitab Taurat. Jadi bila zaman-zaman dulu kan Islam ni dia tak sebar secara lagi besar-besaran. Maksudnya Nabi Muhammad pun belum lagi lahir. Lepas tu kemudian Nabi Isa adalah dia pegang pada kitab Taurat. Jadi cerita dia masa ni, dan nak ceritakan dalam kitab Taurat ni, Allah telah masa tu Nabi Isa dia nak dibakar tau. Nabi Isa nak dibakar. Kemudian Allah ni menukarkan seseorang kepada macam dia mirip-mirip Nabi Isa. Allah tukarkan wajah ni Nabi Isa ke orang lain lah, tapi mirip-mirip Nabi Isa. Faham kan? Kau tak faham? Lepas tu yang dibakar tu kira bukan Nabi Isa lah, macam orang lain lah. Kemudian bila dah dibakar tu, orang Yahudi Nasrani ni dia tetap menganggap yang bakar tu adalah Tuhan mereka. Masih lagi, sedangkan Allah dah tukarkan Nabi Isa, Nabi yang dah tukarkan kepada manusia, macam tukarlah, bukan Nabi yang terbakar tu kan, kiranya yang terbakar tu masih orang kata sembah berhala. Tapi Nabi Isa kata, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya Kau yang maha besar, Kau yang maha adil, Kau yang maha mengetahui segala-galanya. Aku sangat sedih. Lepas tu tapi Allah kata apa? Tak apa Nabi Isa, Allah ni akan bagi balasan yang sangat-sangat setimpal bagi mereka yang yang tak ikut arahan Allah lah, tak tunduk apa yang Allah kata. Maksudnya dia ni sembah benda yang tak sepatutnya lah, berhala. Tapi zaman Nabi Isa ni sebenarnya dikatakan masih ada lagi keturunan dia. Jadi manusia ni bila Allah dah
macam ni Nabi Isa ni manusia ni bila Allah dah bagi nikmat, segala-gala nikmat, tapi manusia ni tak pernah mensyukuri. Betul, orang mukmin ni kata dunia adalah penjara. Maksudnya akhirat tu adalah nikmat segala-galanya lah. Sebab kan akhirat tu adalah kita punya dunia yang sangat-sangat indah. Dan tapi orang kafir dia kata dunia adalah syurga. Kiranya akhirat dia nak suka dia, suka hati dia, nak buat suka dia kan. Okey, kemudian barulah kita masuk dalam kisah Ashabul Kahfi yang sangat-sangat cerita dia sangat-sangat best. Mesti ramai yang tahu pasal Ashabul Kahfi ni. Bermula daripada ayat 9 sampailah ayat 32. Tapi dalam ayat ni ada sikit-sikit. Okey, dalam cerita Ashabul Kahfi ni mesti ramai yang tahu tentang kisah seorang beberapa orang pemuda. Ada jamhur ulama dia kata ada sama ada 3 orang, 5 ataupun 7 orang lah macam tu, pemuda-pemuda yang dalam Ashabul Kahfi lah, yang menyorok dalam gua, yang nak melarikan diri daripada pemerintah yang jahat tu. Nama pemerintah tu apa? Adalah Okey, dalam Ashabul Kahfi ni Allah dalam kenapa Allah turunkan ayat ni? Macam mana orang boleh tahu tentang Ashabul Kahfi? Cerita dia macam ni. Orang boleh tak fikir 309 tahun tanpa makan, tanpa minum, tanpa apa-apa, dan hanya duduk dalam. Kalau kita satu hari kita tak makan, kalau kita satu hari tak minum, kita mungkin boleh macam tak tentu hala jugalah kan, lapar, haus. Okey, tapi kita memang tak terfikir di akal lah 309 tahun boleh duduk dalam gua tanpa makan, tanpa minum. Okey, macam tadi, Allah mengatakan ada yang dalam pemuda tu adalah 3 orang, 5 orang, 7 orang. Tapi kita tahulah ada jamhur orang kata 7, ada kata 5. So Allah Maha mengetahui lah, kita tahulah. Okey, so cerita dia macam pada zaman ni mempunyai pemerintah. Pada asalnya dia macam ni cerita dia. Okey, asal ni penduduk ni adalah penduduk yang negeri yang orang-orang semua beriman. Pada satu hari datang ni seorang pemerintah ni, nama dia adalah pemerintah Raja Dicyanus. Raja Dicyanus ni adalah seorang pemerintah yang sangat-sangat zalim, sangat-sangat kufur, yang datangnya dari negara Rom. Kiranya bila dah ditakluki oleh pemerintah yang zalim ni, habis segala negeri tu dah diperintah oleh negara raja yang zalim. Okey, masa tu pada zaman tu dia kata siapa tak ikut aku, kiranya dia adalah orang yang menzalimi diri aku sekali. Maksudnya siapa yang iman dia tak kuat, orang-orang Islam yang iman tak kuat, dia ni kiranya Nabi Raja Dicyanus ni dia paksa orang Islam ni untuk murtad. Tapi siapa yang tak kuat memang dia akan jatuh ke tangan Raja Dicyanus ni. Ada beberapa pemuda tadi, dia kuat lah, dia macam aku akan teguh dengan keimanan aku dengan Allah, aku akan teguhkan iman aku. Okey, jadi masa tu Raja Dicyanus ni tidak tahu macam mana cerita, macam mana dia orang ni dia diam. Kira Raja Dicyanus tidak tahu dia ni masih beriman kepada Allah, dia tak murtad. Okey, ceritanya macam mana Raja Dicyanus ni tahu. Satu hari ada raja ni perasan, ada dalam cerita yang Nurul baca ni ada 7 orang lah, 7 orang pemuda ni dia tidak, macam mana cerita dia masih berpegang dengan agama Islam, dia masih lagi ikut lagi ajaran Islam. Kiranya dia tak murtad. Sekali Raja Dicyanus ni pergi menghadap Raja Dicyanus ni. Tapi siapa tahu, agak-agak dia takut ke, dia berani ke, dia apa.
Okey, 7 orang pemuda ni disemangat, diberani. Dia kata, aku akan dengan hidup aku, dengan iman aku dengan Allah. Kerana hidup aku kerana Allah. Kalau aku ikut engkau, tak boleh. Dia macam kita lah, kalau kita kena macam kau kena ikut aku, tapi kita macam berpegang dengan diri kita. Berpegang dengan kita, aku tak nak. Aku nak agama aku nak Allah, aku nak segalanya dengan Allah. Kiranya takkan itu cakap Raja Dickenus tadi. So, dalam satu hari ni, okey, nak katakan dalam ayat Quran Tuhan ceritakan dalam ayat 13, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Maksudnya dalam kami menceritakan kamu kepada Muhammad perihal mereka yang benar, sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan dan aku akan tambahkan hidayah petunjuk. Jadi bila Allah letakkan mereka dalam gua 309 tahun, mereka tak tahu. Sedangkan mereka anggap baru satu hari satu malam kita orang tidur, macam tu lah. Tapi bila ni kuasa Allah, dan kuasa Allah kita tak tahu. Macam yelah, siapa boleh macam tak makan, tak tidur, tak makan, tak minum 309 tahun dalam gua. Okay. Dan bila raja ni tahu mereka ni adalah masih sembah lagi Allah, dan daripada je mereka berani, semangat nak hujah Allah ni layak aku sembah, bukan kau yang aku nak sembah. Dan masa tu mereka 7 orang pemuda ni diam-diam melarikan diri. Macam kita nak lari diri, macam tu. Kita nak lari diri, kita macam kita pangkat, tapi tak. Kalau zaman dulu ni, zaman Raja Dickenus ni, diam-diam dia lari. Masa tu dalam cerita ni ada 7 orang pemuda yang melarikan diri untuk kubur. Dan satu hari tu macam diorang dah penat. Jadi mereka rehat di dalam gua. Okey, dan di bawah masa tu bersama seekor anjing yang dikatakan masa tu adalah Qitmir. Ada yang dalam Al-Quran ni mengatakan, dalam Quran dia katakan Ar-Raqim tu anjing. Tapi yang ibu baca ni, Wallahualam lah, Ar-Raqim ni adalah satu negeri yang mereka lari. Dan nama apa tadi, anjing tadi adalah Qitmir. Qitmir ni ada, tengok, jangan tengok. Mana ada? Yang pakai tudung anak macam ni. Ini kena banyakkan lagi makan. Jangan dah sebiju. Lepas tu mana dia? Tapi dalam masa tu Raja Dickenus ni pengikut-pengikut ni dia kata kat raja, dia balik kat raja kata dia tak ni, dia tak jumpa, kira gua tu dah ditutup. So macam diorang tak boleh nak masuk. So macam tu je lah, diorang menyelesaikan masalah, nak cakap dengan raja. Okey, jadi kiranya tadi dah mereka dah dapat lari. Dalam cerita ni Nabi Allah mengisahkan 309 tahun Allah letakkan mereka di dalam gua tadi. Kiranya bertahan. Pada satu hari mereka dibangunkan. Dalam ayat 19 hingga 20 ni ceritakan mereka ni dibangunkan terjaga kerana lapar. Maksudnya dah 309 tahun Allah bangunkan mereka, jaga macam diorang rasa lapar. Lepas tu bangun, lapar, kita dah bangun tidur lapar. Lepas tu kita rasa kita ni tidur berapa hari lah. Diorang tanya antara sama sendiri lah, kita ni berapa lama kita tidur ni, sehari semalam pun. Lepas tu diorang pun bincang lapar kan. Lepas tu diorang pergi keluar makan, nak cari makanan, lapar. Lepas tu masa tu bincang ada duit. Diorang pakai ni menggunakan wang perak. Masa tu pada zaman-zaman dahulu, kiranya wang perak ni, ada guna wang perak. Masa diorang lari, diorang bawa wang perak lah.
Okey, lepas tu nama dia Tamlika. Tamlika ni seorang pemuda ni yang dia bawa anjing dia tu adalah anjing peliharaan dia juga. So Tamlika ni dia keluar. Bila dia keluar, dia kata jangan cerita apa-apa, jangan walau apa-apa macam mana pun kita kena cakap dengan baik. Kita cakap dengan baik. Okey, kita cakap baik. Maksudnya pemuda-pemuda ni hati diorang ni macam orang yang sangat baik. Hati dia hati dia suci. So bila dia keluar tengok keadaan lain macam kita pergi pengen kosong jalan kita kosong. Okey, jalan kita kosong. So bila dia keluar macam daerah dah macam tukar, negeri dah lain dah berubah. Jangan kita lepas ni keluar fikir lain macam pula keluar negeri kan, keluar rumah macam. Okey, macam tu lah kononnya. Lepas tu suasana dah berubah. Lepas tu dia tengok macam walaupun dia rasa lapar, dia keluar juga macam walaupun macam rasa takut, macam takut dikejar oleh raja yang pemerintah yang jahat kan. Tapi masa tu dia pergi ke beli makanan, dia nak bayar. Lepas tu seorang peniaga ni macam pelik. Dia kata macam pelik je tiba-tiba imam, raja dan pemerintahan pun dah beriman kepada Allah. Jadi macam okey, kiranya lepas tu dia pemuda ni pergilah berjumpa kepada raja yang beriman ni. Dia kata macam dia seronok lah dapat melarikan diri daripada pemerintah yang zalim. Masa tu dah 300 tahun yang lepas, yang lalu 3 abad yang lepas. So masa tu raja bawa dia pergi gua, dia sambut kawan-kawan dia yang lain. Dia kata bebaslah kamu boleh bebas sebab negeri kita dah maju, negara kita dah macam merdeka. Okey, itu je lah cerita hari ni. So ada lagi 3 cerita nanti saya ceritakan. So ceritanya Ashabul Kahfi ni pasal pemuda-pemuda yang melarikan diri pada melarikan diri daripada pemerintahan yang jahat, yang zalim. Itu saja, terima kasih. Okey, kalau sebarang pertanyaan, nak tambah lagi sikit. Okey, dalam cerita ni banyak juga yang mengatakan gua ni gua Ashabul Kahfi ni yang berada di gua Jabal Qasyum, maksudnya kat Syria. Gua Jabal Qasyum kat Syria. Lepas tu gua Ipitus dekat Turki. Tapi yang jauh ada yang mengatakan yang lebih tepat adalah di Abu Alanda. Kira-kira 7 km dari pusat bandar Amman, Jordan. Maksudnya dekat Jordan sana lah yang lebih kata lebih tepat lah tempat gua ni. So masa tu macam mana yang kisah tadi dia tak jumpa, dia nampak anjing kat depan pintu tu kan. So anjing tu adalah yang membantu daripada mereka yang orang-orang suruhan raja yang jahat tadi tu, yang tutup pintu gua tu. Itulah cerita dia sebenarnya. Nak katakan Allah ni tak nak bagi kita pening pun benda ni berapa orang lah, 7 orang lah, 5 orang. Tapi sebenarnya Allah nak kata kita ambil lah kisah-kisah ni untuk jadikan pengajaran. Maksudnya kenalah kita teguh keimanan kita. Jangan kita nak kita dah 30 tahun Islam tiba-tiba jumpa pula murtad benda. Sekarang macam zaman-zaman yang membahayakan. Jadi kita doalah supaya hati-hati kita ni jauhkan daripada bala bencana. Ada doa ni kalau boleh kita baca waktu kita tahiyat akhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa na'udzubika min azabil qabr. Allahumma inni a'udzubika min al-masih ad-dajjal wa na'udzubika min al-mahya wal mamat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Yang kita doalah kita supaya kita jauh daripada fitnah dajjal. Hati kita ni tak berbolak-balik. Ya muqallibal qulub, wahai hati yang berbolak-balik. Ya muqallibal qulub, tetapkan dah sampai quluban
kunna ala dini wa ala ta'ati. Tetapkan hati kami dengan agama kami. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Sesungguhnya Allah lebih mengetahui. Nuhan menyampaikan saja. Okay, nanti lagi 3 cerita kita ceritakan.